Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk dalam topik ke-10 dalam subjek CTU 241 ini, iaitu konsep pertukaran dalam Islam. Okey. So, yang pertama kita akan tengok tentang konsep, kita tengok definisi dalam berkaitan dengan kepentingan. Seterusnya, kita akan tengok tentang pembentukan kontrak, dan yang terakhir kita akan tengok tentang penamatan kontrak. Okey, yang pertama kita tengok tentang definisi akad. Akad itu berasal daripada bahasa Arab aqada, yang bermaksud mengikat, menyimpulkan, mengesahkan. Tengoklah, mengikat janji atau menyimpulkan janji, kepercayaan, jaminan dan juga ikatan. Menurut jumhur fuqaha, akad itu secara umum adalah segala bentuk kontrak yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakannya secara wajib perkara itu. Secara khusus adalah satu kontrak yang dipersetujui oleh dua pihak yang menimbulkan kesan hukum syarak terhadap pihak yang diikat. Okey. So, menurut Imam Suyuti, akad ada dua. Satu akad satu arah dan satu lagi akad dua arah. Akad satu arah itu satu pihak lah. Kan? Akad satu arah tu contohnya sumpah, nazar, talak, hibah. Ini one party punya akad. Okey. Tapi dia ada juga perlu ada akad dua arah, kan? Contohnya dalam konteks jual beli perlu ada ijab dan kabul, sewa menyewa perlu ada ijab dan kabul juga, nikah perlu ada ijab dan kabul, kan? Itu maksudnya dua arah. Menurut Ibn Rajab Al-Hanbali, akad ini terbahagi kepada dua, iaitu akad muawadah dan yang kedua akad muawadah fiha. Akad muawadah itu contohnya jual beli, dan akad muawadah fiha itu contohnya sedekah dan hibah. Okey, dalil berkaitan contohnya surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, kan? Penuhi makna fulfill the akad. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, dua orang yang bertransaksi jual beli itu punyai hak khiyar, iaitu memilih selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan apa adanya, keduanya akan diberi berkah dalam jual belinya. Namun apabila mereka berdusta dan menyembunyikan kecacatan ataupun illah, akan dihilangkan keberkahan jual beli atas keduanya. Okey, so kepentingan konsep pertukaran ini, dia pertama dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Sebabnya apa? Sebab Allah melarang hamba-Nya mencari harta dengan cara yang batil, seperti dengan berjudi atau riba. Dan Allah menggalakkan hamba-Nya yang beriman kepadanya untuk menjalankan perniagaan supaya keperluan dan kehendak mereka tercapai. Okey. Pertukaran ini juga meraihkan fitrah semula jadi manusia. So, dia dapat memudahkan dalam urusan pencarian dan pemilikan harta dengan cara Islam, dan menggalakkan umat Islam supaya berusaha keluar dari kancah kemiskinan. Kan? Bila mana kita ada sesuatu, kita boleh tukarkan untuk mendapatkan sesuatu yang lain ataupun mendapatkan nilai terhadap sesuatu. Okey. Pertukaran juga dapat melahirkan individu yang bersikap jujur, kan? Sebab kita tak boleh melakukan penipuan, kan? Dan dia juga dapat memelihara maqasid syariah. Maqasid syariah kita bincangkan tentang menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, keturunan dan juga harta. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang pembentukan kontrak dalam Islam. Okey, so rukun pembentukan kontrak Islam ada tiga. Yang pertama, aqidain. Aqidain itu maksudnya dua pihak yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. So, aqidain tersebut perlulah yang bijak dalam menguruskan harta. Pihak tersebut yang menguruskan penjual dan pembeli itu perlulah yang bijak dalam menguruskan harta. Okey, yang kedua adalah ijab dan qabul ataupun sirah. Sirah adalah lafaz. Lafaz yang disebutkan oleh aqidain tersebut, pihak yang menjual beli tersebut, lafaz tersebut hendaklah bersambung, tiada penghalang antara lafaz tersebut. Okey. Yang ketiga adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih maksudnya barang yang diakadkan. Dan barang ini perlulah bersumber dari sumber yang halal. Okey. So, falsafah pembentukan kontrak Islam, yang pertama perlu ada kerelaan. Maknanya proses pertukaran itu, proses akad itu, proses kontrak itu perlulah secara sukarela dan bukan kerana paksaan. Yang kedua, kebebasan. Pihak yang berakad itu bebas dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga adalah kelayakan. Orang yang berakad itu perlulah kena tengok ahliyatul wujuh ataupun ahliyatul adab. Apa pula ni?
Okey, so ahliyah ini terbahagi kepada dua, ya, ahliyatul wujuh dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujuh adalah kelayakan menerima hak dan tanggungjawab. Kan? So al-wujuh ini terbahagi pula kepada dua. Yang pertama an-nakisah. An-nakisah itu adalah kelayakan menerima dan tanggungan yang tidak sempurna berada dalam janin yang belum dilahirkan. Okey. Yang kedua adalah al-kamilah, iaitu kelayakan menerima hak tanggungan sebaik saja dilahirkan. Okey. Yang seterusnya adalah ahliyatul ada. Ahliyatul ada ini adalah kelayakan mengurus. Okey. Tadi menerima je, kan? Yang ini dia boleh mengurus. Okey. So ahliyatul ada adalah mereka yang punya kelayakan untuk bertanggungjawab dan dapat menguruskan harta dengan baik, kan? Contohnya yang boleh mengurus kanak-kanak memayis ataupun belum memayis ataupun orang yang terencah akal. Ini dia tidak ada kelayakan untuk mengurus. Okey, jenis kontrak ada dua lah. Satu kontrak yang sah, satu lagi kontrak yang tidak sah. Kontrak yang sah, kontrak yang sempurna rukun dan syaratnya. Kontrak yang tidak sah, kontrak yang tak sempurna rukun dan syaratnya. Okey. So, penambatan kontrak. Okey. So, kontrak itu boleh tamat tempoh masanya disebabkan oleh khiyar, kan? Pilihan. Itu kita akan bincangkan dalam topik yang lain. Seterusnya, bila mana satu pihak gagal melaksanakan kewajipan seperti dalam kontrak ataupun bila mana berlakunya kematian. Okey. So, kita akan bincangkan lagi isu berkaitan kontrak ini dalam topik yang selain, topik khiyar dan sebagainya. Setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.